Malaysia prihatin tema Hari Kebangsaan 2020. Tahun yang cukup memberi kesan kepada rakyat Malaysia untuk kita terus menghargai diri dan mensyukuri kehidupan. Esok tanggal 31 Ogos 2020, Malaysia bakal menyambut Hari Kebangsaan ke-63. Malaysia prihatin memberi penghargaan kepada barisan-barisan hadapan yang mendepani pandemik COVID-19. Terima kasih kami ucapkan kepada insan-insan ini yang tidak pernah kenal erti penat lelah dan bekerjasama menepani penyakit dunia ini. Pesona fashion yang mengikut aliran terkini bukan sahaja rekaan yang sesuai untuk pencinta fashion tempatan, malah mengangkat martabat kepersada fashion antarabangsa. Dalam setiap collection yang kita buat, banyak customer suka olahan-olahan bidding kita. Warnanya yang merah mengandungi pelbagai khasiat yang baik untuk kesihatan. Buah roselle, tanaman yang semakin mendapat pasaran meluas. Daripada buah sehingga ke biji roselle, ia boleh digunakan sebaiknya. Pokok roselle ni dia hidup jangka hayat dia lebih kurang 8 bulan. Jadi kita akan petik dia banyak kali. Dan selepas ini dia akan mati, pokok akan mati dan kita akan semai semula. Kita akan tanam semula pokok yang baru. Rentas kemahiran reformasi, wanita juga cukup hebat di dalam dunia ketenteraan. Dengan bakat dan kemahiran yang sedia ada, ia menjadi lonjakan untuk menggunakan peluang ini sebagai pendapatan utama selepas bersara. Oh, saya nak buat lebih baik daripada lelaki. Saya nak sama macam lelaki. Perempuan pun manusia, kita saling memerlukan. Istimewa hari ini, Nona bersiaran di Galeri Diraja Sultan Abdul Aziz yang terletak di Klang menggambarkan institusi diraja yang cukup memberi impak kepada masyarakat. Dengan pelbagai sejarah, ilmu dan artifak seni yang sukar dicari, galeri ini menjadi sumber rujukan terutamanya kepada generasi baharu untuk mempelajari adat rezam dan salah silah Kesultanan Selangor terdahulu. Elegan dan mempesona. Mereka ini sentiasa tampil menawan dengan gaya yang dikenakan mahupun koleksi rekaan yang dikeluarkan. Mengeluarkan koleksi rekaan yang menepati cita rasa masa kini yang gemarkan sesuatu yang ringkas namun tampak berbeza dengan penataan yang lain. Inai Red, kejayaan demi kejayaan yang diraih pada hari ini cukup membanggakan. Pada tahun 2020 ada tahun yang cukup mencabar pada kita semua termasuklah dalam industri fashion. Apakah perancangan pergi fashion tempatan dalam industri yang dicuburi? Sama-sama kita saksikan. Label yang sinonim dengan rekaan yang mewah dan versatil, Inai Red semakin kreatif di dalam menghasilkan potongan yang lebih santai dan ringkas namun masih kelihatan bergaya. Koleksi ni was design masa kita dalam lockdown lagi, masa MCO lockdown. Dengan isu pandemik COVID-19 ni, kita pun tak naklah yang macam nak keluarkan koleksi yang terlampau begitu mahal ataupun design yang terlampau extravagant, because kita tahu that mungkin majlis-majlis keramaian akan dikurangkan kan. Jadi we made a collection yang very fresh, warna-warna lembut. Jadi in terms of pattern pun very floral, very pastel, very sweet. So it's more like macam a breath of fresh air. So that's why we call the collection Light of Eid. Pelbagai tema dan konsep yang berlainan juga diilhamkan di dalam setiap rekaan tanpa mengetepikan identiti asal jenamanya. Dalam setiap collection yang kita buat untuk Inai Red, saya selalu minta tolong kita punya designer tolong terapkan konsep yang very feminine,
lembut. Apart from kita punya pattern dan kita punya warna-warna yang lembut tu, mereka sukakan kita punya finishing in terms of beading. So beading-beading tu kita selalu ada pada dalam collection tu, whether it's the cluster beading ataupun beading pada hujung-hujung macam scallop and things like that. So banyak customer suka olahan-olahan beading kita. Inaired telah mengeluarkan 3 koleksi utama pada tahun ini dan mereka ini bakal mengeluarkan 3 lagi koleksi terbarunya, iaitu koleksi ready to wear dan busana pengantin, juga koleksi khas sempena KL Fashion Week 2020. The next one kita akan buat small capsule. Kita nak buat collection tu sangat minimalist, but at the same time kita nak buat lebih kepada macam an edgy punya kind of feel. Tapi tak terlampau lari dengan apa kita punya DNA tu. Mengikuti peredaran teknologi semasa, medium melalui media sosial juga diaplikasikan bagi memudahkan urusan pembelian sekaligus menggalakkan pelanggan untuk membeli belah secara atas talian. Kita dapat launch our first website, now dipanggil Inai & Co, dalam masa 1 bulan masa time kita buat COVID tu. Alhamdulillah. Sudah 8 tahun berkecimpung di dalam industri rekaan yang sentiasa up to date dengan pemilihan fabrik bersesuaian antara faktor utama yang mengekalkannya sehingga ke hari ini. Tim designer kami akan membuat research mereka sendiri, keluarkan design and try to source fabric dan sebagainya. So dalam the good 1 month tu adalah untuk just bincang and finalize the designs. Selain rekaan gaya dan suai padan yang mengikut cita rasa tempatan, tidak dapat dinafikan setiap koleksi yang dihasilkan sentiasa berada pada kelasnya tersendiri. Harapan saya adalah untuk stay consistent and relevant dalam bisnes dan dalam bidang fashion. Seperti pereka fashion tempatan lain, kreativiti pereka fashion ini juga setanding dengan rekaan yang bertaraf antarabangsa. Mempunyai minat mendalam terhadap dunia fashion sejak kecil, jenama Kun Hui antara ikon fashion yang semakin dikenali bukan sahaja di Malaysia, malah turut menembusi pasaran luar negara. To be a fashion designer always my dream because I think I love to see barang-barang yang cantik and satisfied when I see my client to wear my beautiful collections. Idea hasil cetusan kreatif secara spontan dan santai sering menjadi inspirasi utama di dalam setiap koleksinya. Inspirasi datang dari mana-mana semasa anytime, right? Membaca, menonton TV, kadang-kadang like breakfast time, scenery, anything. Always give me inspiration. Selain suka bermain dengan warna-warna terang, suntikan perincian seperti sulaman dan batuan manik sememangnya menonjolkan lagi sisi eksklusif pada setiap rekaan. I love colours, a lot of colours, structure, banyak detailings like beads works and all that. So to enhance the collection, mostly is like created for the modern women. Melihat situasi semasa dengan wabak pandemik yang sedang dilalui, Kun Hui turut mengeluarkan beberapa koleksi barangan keperluan yang boleh disuai padan dengan pakaian atau kegunaan harian. When we are doing the occasion wear for the brand, kita akan already came out with the new, we call it Kun Hui lifestyle collections. So it's all more like easy pieces, daily wear, like create a lot of face masks, loungewear, turban, scrunchie, headband, all these like lifestyle products so that create the business running as usual. Dia sekali lagi mendapat perhatian di dalam industri fashion antarabangsa apabila koleksi busananya telah digayakan di pentas kapet merah pada tahun ini oleh beberapa selebriti popular Hollywood, antaranya Katy Perry, Karen Pittman dan Ginnifer Goodwin. It means a lot for as a Malaysian, eventually to push me to be more creative, more adventurous, to do what I never been done for the brand and for myself. Kun Hui juga sedang melakukan persiapan bagi mengeluarkan koleksi terbarunya iaitu Fall and Winter 2020 yang bakal dilancarkan tidak lama lagi. I call it Western Frontier, so you can see a lot of tassel to create that kind of Western cowboy kind of looks, and then of course with Kun Hui details with the embroidery and the beading on top of the collections. For brand Kun Hui ni akan maju lagi, akan create more better products, better designs for all the customer.
Pencapaian demi pencapaian yang diraih menjadikan mereka ini sentiasa meletakkan azam untuk terus berkarya sekaligus mengharumkan nama Malaysia di pentas fashion antarabangsa. Berada di dalam galeri ini memberi bayangan semangat patriotik golongan diraja menentang penjajah pada zaman jajahan dahulu. Di sini terdapat pelbagai sejarah yang boleh kita perolehi, terutamanya sejarah negeri Selangor yang boleh kita pelajari dan sesuai untuk tontonan umum. Di sebalik semua ini, pasti ada wanita yang mengemudi memastikan tanah air kita hebat pada hari ini. Dengan pelbagai pembangunan, pemodenan, infrastruktur, kerjaya, ekonomi dan sebagainya, wanita boleh berganding bahu bekerjasama membina kegemilangan. Istimewa sempena Hari Kebangsaan 2020, Nona membawakan kisah-kisah wanita hebat dengan kerjaya utama yang dicuburi. Kerjaya ini bukan sahaja membanggakan negara, malah memberi kepuasan diri yang sukar diganti. Oh, saya nak buat lebih baik daripada lelaki. Saya nak sama macam lelaki. Benda tu tak ada pada saya. Kena ikut undang-undang tentera diterapkan di dalam perniagaan semasa bidang awam ni. Untuk terus maju, tak semua perempuan yang sanggup turun padang, baunya najis yang terpaksa dibersihkan. Wanita mempunyai semangat Sri Kandi yang tinggi di dalam memperjuangkan kepakaran masing-masing demi kemerdekaan negara. Nur Hashimah Saaduddin, 58 tahun. Dia antara juruteknik wanita pesawat Tentera Udara Malaysia TUDM yang pertama pada tahun 1981. Kini pesara ini menumpukan sepenuh perhatian pada perniagaan yang ditubuhkan sejak 19 tahun lalu. Berkecimpung dalam sukan menembak. Jadi asal perniagaannya berasal daripada sukan menembak, pengetahuan sukan menembak yang saya ada, saya tukarkan dia kepada duit. Kita tengok ada ruang. Bila saya dah bersara, saya nampak ruang tu luas. Jadi it was very clear, berjalan lancar sehingga sekarang. Selain membekalkan peralatan sukan menembak dan senjata, kedai ini juga menjadi pusat setempat bagi mereka yang ingin mendapatkan pelbagai jenis barangan keselamatan. Kita ada baju taktikal, baju untuk operasi pakaian medan, kita ada baju untuk kegiatan lasak, kotak senjata. Apa saja yang diperlukan untuk taktikal, kita ada. Perniagaan yang turut dibantu oleh suami, pasangan bekas penembak TUDM ini juga bijak dalam mengambil peluang yang ada sebaik sahaja mereka menamatkan perkhidmatan. Bidang saya lebih kepada rifle, isteri saya pistol. Jadi dengan ilmu yang kami ada tu, kami mulakan perniagaan yang berkaitan dengan menembak. Mempunyai kepakaran dan kemahiran dalam bidang senjata, dia berasa kagum melihat minat isterinya terhadap perniagaan dan juga sukan menembak. Terlalu bangga. Sebagai suami isteri ini kena saling faham memahami lah. Tak semua lelaki tahu ada benda yang isteri kita lebih tahu. Mula berkecimpung di dalam aktiviti menembak sejak tahun 1983, Nur Hashimah antara wanita yang mampu mengalahkan peserta lelaki setiap kali dia menyertai pertandingan menembak. Oh, saya nak buat lebih baik daripada lelaki. Saya nak sama macam lelaki. Benda tu tak ada pada saya. Sebab lelaki tu manusia, perempuan pun manusia. Kita saling memerlukan. Saya dah lama, saya dah belajar, saya tahu kalau ada je perasaan riak tu sikit, memang tak boleh berjaya. Macam kita kata, ada satu jurulatih saya cakap, kalau kepala kau besar daripada pintu tu, baik kau keluar terus. Selain itu, HNN Rika juga turut mengadakan program latihan menembak kepada pelbagai agensi dalam dan luar negara. Kemerdekaan itu adalah kita bebas daripada kekangan. Melaksanakan apa yang kita nak buat untuk agama, bangsa dan negara.
Minat terhadap sesuatu bidang mampu mempengaruhi kemahiran kendiri. Bagi Fazilah Saleh, 50 tahun, meminati dunia fashion dan tekstil menjadikan dia nekat ingin menubuhkan butik dan kedai jahitnya sendiri. Saya juga mengikuti kursus fashion, sijil fashion, fashion teknologi di UiTM. Daripada kursus itu, saya dapat ilmu mengenai kain, mengenai pattern. Selain berkebolehan di dalam menghasilkan pelbagai jenis pakaian, dia juga merupakan perunding imej bertauliah daripada Akademi Perunding Imej Profesional. Di dalam bidang made to measure punya pakaian, kita kena pentingkan body shape customer dengan body proportion customer itu masa nak siapkan baju dia. Sudah 3 tahun menjalankan perniagaan jahitan, setiap baju yang ditempah di kedainya harus dijahit dengan teliti dan kemas agar mampu memuaskan hati setiap pelanggan. Selalunya saya akan buat long suit ataupun blazers, dan mostly blazers ni customer dia datang dengan baju yang idaman mereka dan saya akan desainkan balik mengikut kain yang mereka perlukan. Kami akan discuss fashion macam mana yang diorang nak dan saya akan tengok kesesuaian pada body mereka. Sifat mahu terus berbakti kepada masyarakat masih tebal di dalam sanubarinya meskipun sudah bersara sebagai pegawai jurutera elektrik dan jentera di dalam Tentera Darat Malaysia TDM sejak tahun 2017. Tentera memang kita kena ikut undang-undang tentera, kita kena pancul, kita kena mengikut arahan. So perkara-perkara itu juga diterapkan di dalam perniagaan semasa bidang awam ni. Saya layan customer saya sebagaimana saya bersama dengan pegawai kanan. Sebab mereka itu merupakan orang yang penting kepada saya. Fazilah juga turut mengadakan ceramah dan bengkel konsultasi imej secara individu kepada organisasi kerajaan dan syarikat swasta. Perjuangan kemerdekaan di luar arus perdana yang diwakili oleh golongan wanita bukan sahaja melahirkan wira yang perkasa, malah berani menanggung risiko dalam apa jua perkara yang diceburi. Bermula dengan hanya mengikut minat suami, wanita yang berasal dari Taiping Perak, Suraya Hani Ahmad, 43 tahun, semakin bergiat aktif dalam bidang peternakan lembu yang diusahakan sejak 18 tahun yang lalu. Saya melakukan perusahaan lembu ini dah 18 tahun, daripada tahun 2002 dan hinggalah sekarang. Daripada lembunya 2 ekor sehinggalah sekarang. Mempunyai lebih daripada 80 ekor lembu, lembu yang diternaknya merupakan baka dari India iaitu Brahman dan Brahman Cross. Selain fizikalnya yang besar dan tahan lasak, pengeluaran susunya juga berkualiti, mempunyai peratus daging yang banyak serta kadar lemak yang minima. Penjagaan lembu tak susah kecuali dia ada penyakit ataupun kesesakan di dalam sesuatu petak. Ternakan ini diberikan 3 jenis makanan seperti makanan campuran, hampas atau dedak tempurung kelapa dan silaj jagung bertujuan bagi membekalkan sumber protein yang mencukupi selain membantu menaikkan berat badan lembu. Makan pagi dengan juga petang. Nak dapatkan berat, jadi kita sentiasa bagi makan, sentiasa top up makanannya, sentiasa ada di dalam bekas makanannya. Pemerhatian terhadap ternakannya juga harus kerap dilakukan agar lembu yang dijangkiti penyakit dapat dikesan lebih awal dan dirawat dengan segera. Kita tengok selera dia makan ataupun kalau dia ada sakit, dia selalunya macam ada keluar air liur pada mulut dia sendiri ataupun dia sesama ataupun dia sakit mata. Sakit mata pun mata dia akan nampak kemerahan dan air mata dia akan keluarlah. Lembu yang sakit perlu diasingkan di kandang khas sehingga pulih sepenuhnya kerana tidak mampu bersaing dengan lembu sihat yang lain setiap kali tibanya waktu makan. AJR Farm turut membekalkan kulit lembu kering kepada penduduk setempat. Boleh dijual balik dalam frozen ataupun bentuk masakan. Dia yang juga merupakan pesara Tentera Laut Diraja Malaysia, TLDM, mahu lebih ramai wanita muda turun padang menguruskan sendiri ternakan dan tidak hanya mengharapkan kepada pekerja sahaja. Dia juga turut menyediakan perkhidmatan daging segar terus kepada pelanggan. Untuk terus maju, tak semua perempuan ataupun wanita berminat dalam kerjaya sebegini yang sanggup turun padang
baunya, najis yang terpaksa dibersihkan, risiko dengan ternakan tu, dorongan suami menjadi kekuatan buat saya untuk terus perniagaan yang saya telah buat selama ini sehingga ataupun sampai bila-bila. Berbeza buat Wiwik Afiza, 42 tahun, pernah berkhidmat selama 21 tahun bersama Tentera Laut Malaysia, TLDM, memberinya inspirasi untuk dia terus berdikari di dalam menjana pendapatan sendiri selepas bersara. Semasa dalam perkhidmatan, kami disediakan penginapan yang selesa lah. Itulah yang mendorong saya untuk menyediakan perkhidmatan penginapan kepada mostly fresh grad lah yang akan menyewa dengan saya. Tidak semudah yang disangka, setiap cabaran yang dihadapi menjadikan dia lebih berjaga-jaga dan matang dalam menguruskan perniagaan yang diusahakan sejak 3 tahun lalu. Kadang-kadang bila saya iklankan servis saya itu, saya akan dapat panggilan palsu lah. Saya akan terjebak dalam temu janji yang bukan betul lah. Mereka tak datang. Itu satu kerugian untuk saya. Terletak di Bukit Beruntung Rawang dan Subang Selangor, dia menyediakan lebih 38 buah bilik sewa atau sublet dengan harga berpatutan. Saya berharap saya dapat memberi perkhidmatan yang lebih baik lah dan menyediakan, insyaAllah akan membuka ruang pekerjaan kepada masyarakat. Dia juga bakal memperluaskan perusahaan ini dan dalam proses menyiapkan rumah homestay pertamanya yang dijangka siap pada tahun hadapan. Bila saya dapat berdikari dan memberi manfaat kepada masyarakat dan saya tidak bergantung sepenuhnya lah kepada ganjaran pencen saya setiap bulan. Tangan yang mengayun buaian juga mampu menggoncang dunia. Tidak kira apa bidang yang diusahakan, selain menyumbang kepada masyarakat, wanita juga mampu menjadi penggerak dalam ekonomi negara. Meskipun telah bersara di dalam perkhidmatan Angkatan Tentera, namun mereka masih layak digelar Sri Kandi Kemerdekaan yang menyalakan api perjuangan selain merentasi kemahiran reformasi bersama bakat dan usaha yang berterusan. Tidak mahu mengaku kalah, dia percaya apa yang diusahakan pasti membuahkan hasil. Tanaman rozal yang dahulunya diusahakan secara kecil-kecilan namun kini menjadi sumber rezeki buat mereka sekeluarga. Berbudi pada tanah, nikmatnya berlipat ganda. Berpegang kepada prinsip berbudi pada tanah pasti ada hasilnya membuatkan Siti Suraya Haji Sharif, 37 tahun, memilih tanaman rozal sebagai kerjaya utama selepas menamatkan perkhidmatannya di dalam bidang sumber manusia. Hobi saya memang menanam. Daripada satu sahaja pokok, sebenarnya saya pergi ke nursery nak cari pokok ros, bunga ros. Tiba-tiba saya nampak pokok rozal. Daripada situ saya beli. Jadi kos saya keluar pada permulaannya RM15 untuk membeli satu pokok rozal. Kemudian saya tanam dalam pasu dan itu pun dia subur. Dia naik subur, bila keluar banyak hasil, saya pun jadikan dia benih. Daripada bunga rozal tu jadikan benih dan dia jadi banyaklah. Bila kita ada benih, saya semai pula. Bila semai, pokok menjadi banyak. Saya cuba tanam di hadapan rumah, tanah sebaris. Kemudian ada cadangan kata, tanamlah terus. Alang-alang dah ada tanah. Saya pun tanam, dia jadi banyak. Jadi tanah tu dia dapat lebih kurang dalam 160 pokok untuk permulaan. Rozal atau nama saintifiknya Hibiscus subdarifa antara tumbuhan yang kaya dengan kandungan antioksidan dan vitamin C. Mengusahakan pertanian ini bersama suami dan juga rakan kongsi, mereka sentiasa memastikan tanaman yang diusahakan menghasilkan kualiti yang baik dan segar. Untuk yang 1 ekar, kita akan dapat lebih kurang dalam 100 kilo sekali petik. Tetapi dia, sebab pokok rozal ni dia hidup jangka hayat dia lebih kurang 8 bulan. Jadi kita akan petik dia banyak kali. Kita petik, kemudian next week, minggu berikutnya kita akan petik lagi. Dan selepas ini dia akan mati, pokok akan mati dan kita akan semai semula. Kita akan tanam semula pokok yang baru. Bukan sahaja buahnya, malah biji rozal akan dijemur sehingga kering untuk dijadikan benih semayan bagi anak pokok rozal yang baru.
Melihat kepada cara pertanian ini, ia bukan sahaja membawa keuntungan, malah memberi kepuasan kepada hasil tani yang dikeluarkan. Ketenangan ya, orang kata stres kita, tekanan yang kita alami. Jadi bila kita berada di dalam kebun, kita akan rasa nikmat dia tu. Ketenangan itu hanya Allah sahaja yang tahu. Sebab apa, konsep saya pegang selama ini adalah itqan, maknanya bersungguh-sungguh. Bila kita buat sesuatu benda, kita mesti bersungguh-sungguh sehingga benda tu berjaya. Jadi bila saya dah mula dengan sesuatu kerjaya, saya akan buat sehingga benda tu berjaya. Tidak henti menimba ilmu pertanian, Suraya beruntung mendapat sokongan dan nasihat daripada Jabatan Pertanian dan juga Fama mengenai selok-belok penanaman dan juga pemasaran produk. Bila permintaan semakin meningkat dan saya tak cukup tanaman Roselle, jadi saya bekerjasama dengan saya punya rakan kongsi Puan Farhana untuk melebarkan lagi dan juga meluaskan tanaman seluas 1 ekar di Jalan Kebun Baru, Sejangkang. Jadi sekarang ni kita tanaman kita lebih kurang dalam 1.6 ekar untuk Roselle sahaja. Buah Roselle yang sudah dikupas kemudiannya akan dibersihkan dan dimasak sehingga kesemua teksturnya hancur dan menghasilkan jus yang pekat. Ia akan terus dibotolkan ketika masih panas bagi mengekalkan khasiat dan kebaikan secara semula jadi. Bergelar petani wanita, dia mempunyai iltizam untuk berkembang maju di dalam industri pertanian ini. Sebagai seorang wanita, kita mesti merdekakan pemikiran kita. Selama ini orang hanya berkata wanita hanyalah bekerja di dapur. Salah itu sama sekali. Sebab apa, kita sebagai wanita, kita mesti ke depan. Sebab apa, sekarang wanita sekarang sudah moden. Jadi kita harus merdekakan diri kita, merdekakan fikiran kita, kita pergi lebih jauh. Sekuntum Roselle, sejuta khasiat, warna menarik dan kaya dengan pelbagai kebaikan, pengambilan Roselle lebih sesuai dinikmati di dalam bentuk jus, halwa, jeruk dan sebagainya. Melakukan pelbagai jenis tanaman, jika berserta dengan minat, secara tidak langsung menjana pekerjaan yang menguntungkan bukan sahaja kepada diri sendiri, malah kesinambungan ekonomi negara. Atlet wanita kebanggaan negara di dalam sukan badminton, Siobhan Lai Jumae ini sentiasa mencuri tumpuan peminat sukan dalam dan luar negara dengan aksi tangkasnya ketika berada di gelanggang. Siobhan mula melibatkan diri di dalam dunia sukan ini sejak berusia 7 tahun lagi. Dia mengikut jejak langkah abangnya yang pernah mewakili negara. Best achievement saya so far ni dalam SEA Games, dua kali SEA Games silver dengan 1 kali Singapore Open champion, and I think the best moment bagi saya ialah dekat Singapore dengan All England semi-final last year. Dia yang diletakkan sebagai pemain bergu campuran muda negara tidak pernah gentar untuk menentang lawan, malah sentiasa memasang strategi bagi memastikan gandingan itu menjadi dan digeruni lawan. Especially for doubles, macam saya dengan mixed doubles, satu laki satu perempuan. Actually saya rasa ini paling susah sebab laki dia fikiran tak sama dengan perempuan. Lagipun kena dua-dua main dalam court sekali, itu lagi perkara yang lagi susah. Tapi saya rasa saya setakat ni dengan partner saya, kita dari starting memang rasa boleh klik lah. So saya rasa itu satu natural chemistry antara kita dua. Of course kita semua rasa perempuan lagi weak kan, kita lagi lemah dalam court. Tapi itu perkara yang kita kena overcome lah. Sebab opponent lelaki dia mesti cari kita perempuan, mesti attack kita perempuan kan. So kita kena cari peluang untuk protect sendiri. Lepas tu at the same time kita pun kena cari dia punya weakness. Bukan saja protect sendiri, but kena cari peluang untuk attack orang opponent juga. So itu saya rasa perkara yang challenging. Kegigihan dan disiplin menjadi faktor utama yang harus ada di dalam setiap diri pemain untuk mengekalkan momentum perlawanan dan menjadi lebih fokus. Memang first of all kena hard work lah. Betul-betul rajin. Sebab badminton ni tak ada cara senang. Memang training dia kuat. Dan kalau rasa tak tahan, memang susah lah, memang tak boleh. And then second of all, saya rasa passion tu. You kena ada
passion untuk sport ni. Ini bukan saja main-main atau apa. You memang suka, you memang nak improve, nak dapat sesuatu. Passion tu akan tolong you lebih banyak dalam badminton ni. Saya rasa goal itu memang important untuk setiap player. Kalau you ada goal nak buat sesuatu, memang you ada motivation untuk training setiap hari, untuk push sendiri, improve macam tu. Biarpun kini dia dan rakan-rakannya yang lain terpaksa berlatih dengan sedikit kekangan, namun itu tidak mematahkan semangat untuk mereka terus menjalani latihan dan memberikan yang terbaik pada perlawanan yang akan datang. Umpama ada daya tarikan tersendiri, logam berharga ini seringkali memukau pandangan golongan wanita. Gelang, subang, cincin dan rantai antara perhiasan yang wajib ada bagi wanita kerana ia mampu menaikkan aura dan pesona diri. Istimewa sempena Bulan Kemerdekaan, jenama barangan kemas Habib Jewels meraihkan sambutan Hari Kebangsaan Malaysia tahun ini dengan bertemakan #SokongLokal. Rekaan yang cantik dan pembuatan berkualiti tinggi menjadikan setiap koleksi barangan kemas ini cukup eksklusif dan mempunyai nilai yang bermakna. Kalau kita lihat dalam jangka masa yang panjang, emas kuning selalunya menjadi yang paling popular dan evergreen lah. Mungkin kerana kulit kita lebih sesuai apabila kita pakai dengan emas kuning. Emas putih, rose gold dan emas kuning antara yang ditonjolkan untuk edisi kali ini. Emas juga boleh dicampurkan dengan logam lain untuk menjadikan rekaan lebih unik dan menghasilkan warna yang berbeza. Baru-baru ni kita dapat lihat di kalangan kita rose gold menjadi sesuatu yang amat popular sekali dan yang paling popular sekali ialah campur 3 warna. Misalnya kalau kita lihat rantai yang panjang, kita boleh letak 3 warna sekali. Emas bukan sekadar perhiasan diri, malah sejak dahulu lagi ia dijadikan sebagai satu bentuk pelaburan. Ramai yang ingin melabur dalam barang-barang kemas. Ini juga adalah satu peluang di mana ramai pelanggan yang datang untuk membeli emas. Ramai daripada kalangan kita telah membeli barang kemas, terutama sekali emas sebagai pelaburan. Dan hari ini kita dapat lihat berapa banyak harga telah naik dan ramai juga yang telah untung apabila harga telah naik. Cita rasa barang kemas berbeza mengikut peringkat umur. Bagi golongan gadis, mereka lebih cenderung pada rekaan ringkas kerana nampak lebih anggun dan manis. I'm a person who likes things simple. For me, less is more. If you want more, you can wear like this kind of bracelet. If you want less, you can wear this kind of bracelet. So if it's for me, I'm the type who would go for this. Sempena menyambut Hari Kebangsaan yang ke-63, pasti ada aktiviti menarik yang boleh dilakukan dengan norma baru dan menikmati pelbagai sajian enak. Hotel Primera Kuala Lumpur tidak ketinggalan menawarkan promosi makanan Bulan Merdeka. Menjaga SOP kita sebenarnya dah kurangkan table dan jarakkan dia yang duduk, tangan sanitizer, kita juga introduce glove. Kita kalau dia nak buat angkat buffet, kita introduce glove kat sini, temperature check pun kita memang ada check lah. Dan waiter-waiter kita memang ada pengalaman dalam ni. Sebelum ni kita memang ada buat SOP test, temperature semua sebelum customer masuk. Saya ingat bab tu kita tak risaulah, kita follow lah. Buat masa ni kita bagi RM30 untuk Hari Merdeka. Harga kita bagi supaya untuk semua orang boleh datang makan, rasa nikmat hotel. Kita faham dengan keadaan sekarang, tapi kualiti kita masih lagi sama. Menariknya, ia menawarkan lebih 40 hidangan utama. Antara yang istimewa adalah nasi lemak rendang itik dan kuih muih tradisional sebagai pemanis mulut. Kat sini kita banyak actually fokus ke local food.
Kita Malay food, kita ada Indian dan kita juga buat banyak peranakan. Chinese yang halal kita tengah introduce dan kebanyakan majoriti kita banyak ke Malay food atau local food lah. Dan mereka dan tim saya sebenarnya ada banyak pengalaman dalam Malay food ini. Buat masa ni kita sebenarnya around 40 jenis makanan, sekali dengan kita ada cendol, kita ada ais kacang. Main dish kita kurang-kurang dalam 12 main dish lah. So kita akan introduce makanan-makanan baru, dan untuk Merdeka ni kita actually nak promote rendang itik. Actually air tangan Chef Brohan ni kita pernah rasa, dan saya rasa saya pun cadang dengan dia. Apa kata kita buat nasi lemak dengan rendang itik. Malaysia sememangnya sebuah negara yang majmuk, bukan sahaja kaya dengan pelbagai bangsa, malah cukup meriah dengan variasi pelbagai jenis makanan dan juadah. Kelapangan masa dan cuti panjang ini haruslah dimanfaatkan sebaiknya dan diraikan bersama-sama keluarga tercinta. Apakah penjagaan kesihatan dan rawatan terkini yang dapat membantu memberikan kelegaan dan kepuasan diri? Sebagai seorang wanita, pastinya penjagaan kesihatan dalaman dan luaran sangat penting untuk sentiasa tampil cantik dan yakin apabila berhadapan dengan orang ramai. Terdapat juga pelbagai aktiviti yang boleh dilakukan sama ada secara individu maupun berkeluarga. Hendak Sri Budaya, tak hendak Sri Budalih. Masyarakat pada hari ini sering salah anggap akan pengertian kaunseling dan bersifat negatif jika harus berdepan dengan sesi ini. Jika malu meluahkan perasaan secara terang-terangan, rawatan psikologi hanya melalui urutan dapat membantu memberikan kelegaan secara dalaman. Ramai yang tahu sebenarnya kaunseling adalah satu sesi runding cara antara seorang kaunselor dan seorang klien secara bersemuka. Okey, untuk di FNZ Spa ini sebenarnya perkhidmatan kaunseling diberikan kepada pelanggan-pelanggan yang kami rasakan dan kami nampak ada simptom-simptom yang perlu dibantu sebenarnya. Perunding terapi yang terpilih pula merupakan mereka yang terlatih untuk mengendalikan wanita yang mengalami masalah dalaman, terutama kemurungan. Rawatan yang dibuat oleh terapis-terapis di sini, mereka sebenarnya kami latih untuk mengenal pasti keperluan ataupun melihat kepada keperluan customer itu sendiri ataupun pelanggan itu sendiri. Sambil masaj, terapi boleh merasakan ataupun bertanya kepada customer itu sendiri atau pelanggan itu sendiri. Kadang-kadang ada juga satu yang kita boleh magic daripada terapis-terapis ini, boleh detect bahawa customer itu atau pelanggan itu sedang mengalami tekanan, sedang mengalami kemurungan, sedang mengalami stres. Daripada urutan pun kita boleh dapat detect sebenarnya. Rawatan akan dimulakan dengan urutan yang dilakukan pada bahagian-bahagian tertentu untuk mengenal pasti masalah pelanggan, terutama jika berdepan dengan tekanan. Ada beberapa poin yang kita boleh lihat. Terapis ini boleh dapat kenal pasti bahawa customer ini mempunyai tekanan. Contohnya apabila urutan di kelenjar pituteri, okey, juga di bahagian rahim. Kebanyakan wanita yang mengalami masalah emosi adalah mereka yang berhadapan dengan tekanan di tempat kerja dan juga wanita selepas bersalin. Ada beberapa terapi yang kita akan buat. Satu, mungkin kita boleh suggest diambil beberapa sesi urutan di sini. Kedua, sebelum itu dan kita boleh memberi terapi-terapi lain, contohnya bagaimana nak menguruskan stres, mungkin menguruskan emosi, kognitif dan sebagainya. Sebab di sini kita boleh berikan ujian-ujian psikologi, ujian psikometrik untuk detect betul tak dia stres, tahap mana yang dia stres. Katalah di tahap mild, jadi kita boleh berikan beberapa option. Contohnya kalau dia dah tahap tinggi, mungkin menghampiri kemurungan, ada simptom-simptom. Jadi saya sendiri boleh suggest pelanggan ini untuk teruskan beberapa sesi di sini, sesi khas lah. Rawatan kaunseling atau perunding cara sangat penting kepada wanita-wanita di luar sana untuk membantu mempertingkatkan, memperbaiki diri dalaman dan luar. Tak semestinya cantik di luar, perlulah cantik di dalam. Bukan hanya menitik beratkan kecantikan luaran, penjagaan dalaman dan kesihatan mental juga harus diambil kira agar dapat menampilkan keyakinan diri dan personaliti yang hebat.
Banyak lagi tempat-tempat menarik yang boleh dikunjungi di negeri Selangor. Jom pusing Selangor, semuanya ada. Terima kasih kepada Galeri Diraja Sultan Abdul Aziz Klang kerana sudi membenarkan kami melakukan penggambaran di sini. Seperti biasa, jangan lupa layari laman Facebook atau Instagram kami, TV3 Nona. Dan jika anda ada apa sahaja pendapat, komen ataupun idea, bolehlah emailkan kepada kami di nonatv3@gmail.com. Wanita, teruslah mengejar cita-cita dan impian dalam membina kehidupan. Wanita jugalah adalah tulang belakang dan tunggak kejayaan kepada suami dan keluarga. Wanita, inspirasi semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan kepada seluruh warga Malaysia. Saya Mira Fuzah. Assalamualaikum. Damaian milik kita bersama, amanah bangsa junjung selamanya, abadikanlah jiwa dan ragamu.